Dan salam hormat, sesi webinar kita diteruskan dengan kupasan topik webinar 1 2020, peperiksaan akhir dalam talian, satu cabaran pelbagai strategi. Bersama kita ialah Puan Hajar Rohana Tan, Timbalan Pendaftar Pusat Pengurusan Akademik. Dengan segala hormatnya dipersilakan Puan. Terima kasih Profesor Madya Dr. Rai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Ramadan Karim buat semua. Juga yang saya hormati kedua ahli panel iaitu Profesor Datuk Dr. Nur Razak dan juga Profesor Dr. Syahrir. Serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah, untuk sesi saya berhubung dengan peperiksaan akhir dalam talian, satu cabaran pelbagai strategi. Peperiksaan akhir dalam talian. Jadi untuk ini saya mulakan dengan kalau kita ikuti perkembangan tanah air pada 25 April 2020 baru-baru ini, Perdana Menteri kita telah menyebut bahawa pendigitalan masyarakat akan menjadi suatu trend masyarakat. Ini termasuk dalam semua bidang, termasuk juga dalam pendidikan. Dan peperiksaan dalam talian adalah salah satu daripadanya. Jadi bagaimana Perdana Menteri menyebutkan tentang pendigitalan masyarakat ini bahawa kita sepatutnya kalau 4-5 tahun dahulu telah pun bergerak, sekarang kita tidaklah agak terkejutnya. Tapi kerana kita belum lagi bergerak laju, maka tidak boleh tidak Perdana Menteri kata pendigitalan masyarakat sekarang perlu dipercepatkan. Kenapa? Kerana masyarakat tidak boleh lagi tunggu lagi 5 tahun. Jadi kita tidak ada pilihan. Maka kalau kita tak ikuti, maka kita akan ketinggalan ke belakang. Baiklah boleh kita teruskan. Untuk seterusnya, baiklah berhubung dengan peperiksaan akhir dalam talian ini, pelbagai cabaran yang terakhir kita akhir-akhir ini untuk semester 2 sesi 2019-2020 banyak perkeliling yang keluar Perkeliling-perkeliling selaras dengan COVID-19 ini. Dan untuk peperiksaan sahaja, perkeliling yang perlu kita rujuk yang pertamanya adalah perkeliling berhubung dengan perkeliling Naik Chancellor bilangan 2 2020 bertarikh 27 Mac 2020 yang mana perkeliling ini menekankan peperiksaan akhir perlu dilaksanakan secara open book dalam talian. Sekiranya keadaan membenarkan baru boleh dilaksanakan secara bersemuka, tapi ditekankan di dalam talian. Dan selain pada itu, perkeliling akademik yang perlu kita rujuk bilangan 9 2020, perkeliling ini menjelaskan bahawa tidak ada lagi peperiksaan secara tradisional yang diuruskan di dalam dewan-dewan besar universiti, yang mana selama ini pelajar duduk dalam peperiksaan dewan peperiksaan yang besar beratus-ratus orang pelajar. Untuk sesi ini tidak ada lagi. Dan perkeliling yang keluar betul-betul satu hari sebelum PKP dikuatkuasakan. Untuk seterusnya perkeliling akademik bilangan 11 2020 yang menjelaskan tentang kaedah pelaksanaan peperiksaan akhir secara open book selaras dengan perkeliling Naik Chancellor bilangan 2 2020. Untuk itu kita juga perlu merujuk kepada surah MQA yang mana MQA telah memberi flexibility di dalam mengendalikan peperiksaan akhir. Surat itu telah pun dibawa berhubung dengan panduan pengendalian program pendidikan tinggi semasa dan pasca Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19 bertarikh 29 Mac 2020 dan surat ini telah dibawa ke Senat untuk pengesahan. Dan seterusnya surat PJK yang perlu kita rujuk juga berhubung dengan proses moderasi soalan peperiksaan akhir dan penilaian terusan bagi pengendalian pengurusan peperiksaan semasa PKP. Ini bagaimana jawatankuasa penaksir perlu memainkan peranan. Selain pada itu juga menjelaskan jawatankuasa penaksir dan juga bagaimana perubahan-perubahan daripada sebelum ini dalam proforma peperiksaan akhir, kemudiannya nak ubah pada penilaian terusan. Jadi di dalam surat ini ada dijelaskan. Dan seterusnya adalah 4 garis panduan. Garis panduan ini memang semua orang kena baca terutama yang dikeluarkan oleh pengajaran UKM melalui perkeliling yang mereka keluarkan. 4 garis panduan yang perlu menjadi rujukan semua orang. Saya ingin ucapkan tahniah pada pengajaran UKM yang telah mengeluarkan garis panduan dalam keadaan pandemik ini, dalam keadaan semua orang tercari-cari kat mana nak rujuk kan. Waktu ini
pengajian UKM telah mengeluarkan perkelilingnya dan juga telah menyediakan platform yang boleh digunakan oleh warga UKM iaitu iFolio. UKM Folio. Tahniah pada pengajaran UKM. Sangat saya tengok UKM Folio, saya pun dah cuba masuk beberapa kali. Sebenarnya sangat sewajarnya dioptimumkan oleh semua warga UKM. Dan bila saya buat benchmark dengan beberapa universiti lain, ada yang baru nak bermula, baru nak buat mesyuarat pun dengan pihak teknologi maklumat mereka. Tapi dalam masa yang sama ada juga universiti yang telah beberapa langkah ke hadapan berbanding dengan kita. Nanti saya akan kongsikan ya. Untuk seterusnya, ini daripada MQA yang ada saya sebutkan tadi, yang mana MQA telah memberi flexibility di dalam pengenalan peperiksaan akhir, yang mana dia boleh digantikan dengan kaedah penilaian lain seperti take home exam, open book exam, peperiksaan secara online, tugasan akhir dan sebagainya bergantung pada kesesuaian. Ya. PPT perlu memastikan mekanisme penilaian digunakan dapat mengukur pencapaian pelajar secara individu. Ini daripada MQA. Untuk seterusnya, okey ya. Saya ingin menarik perhatian semua berhubung dengan pengurusan peperiksaan akhir di UKM. Kalau untuk makluman semua, satu semester Pusat Pengurusan Akademik menguruskan lebih kurang 1,300 ke 1,400 kursus untuk pada satu semester. Ditawarkan kursus pada satu semester sebanyak lebih kurang 1,000 ke 1,400 kursus. Ya. Daripada jumlah kursus ini, 60 ke 65% melaksanakan peperiksaan secara tradisional, ya, peperiksaan akhir secara bersemuka. Kita berkumpul semua kan dekat dewan-dewan besar, ada pengumuman oleh ketua pengawas. Ketua pengawas pun rasa penat kan bertugas jadi ketua pengawas. Dan ada juga peperiksaan yang 35 hingga 40% tiada peperiksaan akhir ya. Untuk semester ini, semester 2 ini norma baru yang mana perubahan ya untuk penilaian daripada data yang telah data yang ada pada pusat-pusat akademik, tapi data ini belum lagi muktamad ya. Jumlah yang khusus yang telah memilih untuk melaksanakan penilaian penerusan lebih kurang 82%. Peperiksaan secara bersemuka masih ada juga dan nak buat peperiksaan secara bersemuka, tapi ini mungkin ada perubahan sebab ada perkembangan terkini daripada pihak KPT yang tidak membenarkan untuk program pertemuan-pertemuan bersemuka. Dan seterusnya peperiksaan dalam talian, 40 kursus telah memilih untuk menjalankan peperiksaan dalam talian. Yang ini mungkin akan banyaklah menggunakan UKM Folio. Manakala peperiksaan bawa pulang sebanyak 16 kursus ya, 16 kursus ini juga akan dilaksana secara online. Dan jumlah suruhan lebih kurang 1,300 lebih. Ini perubahanlah, tidak ada daripada dulu peperiksaan akhir secara bersemuka lebih kurang 65%. Norma baru semuanya berubah dan tidak mustahil ia akan bermula semester ni dan semester seterusnya ya, ia akan menjadi norma baru. Baiklah, untuk seterusnya dari segi kebaikan peperiksaan online, mungkin saya tambah sikit apa yang telah Prof. Syahril bentangkan sebelum ini. Dari segi kebaikan peperiksaan online, memang penjimatan kos memang berlakulah ya. Untuk peperiksaan yang diuruskan oleh Pusat Pengurusan Akademik sahaja, kos yang terpaksa dikeluarkan oleh universiti adalah sebanyak 80 ke 100 ribu ya. Jadi apabila dilaksanakan secara online, sudah tentulah kita boleh membantu universiti untuk menjimatkan duit universiti ya, dari segi penjimatan kos. Ini adalah peperiksaan yang dikendalikan oleh Pusat Pengurusan Akademik ya. Dan masa sama ini bukan undergrad saja, tidak termasuk program-program siswazah yang dikendalikan oleh fakulti. Mungkin pergi kos lebih jauh lagi ya. Kos yang banyak kita guna melibatkan kos adalah kertas, kos overtime, kos cetakan soalan, mesin. Untuk cetakan soalan kita perlu menggunakan mesin photostat yang berkapasiti tinggi. Yang biasa-biasa tak boleh, kita takut berlaku kesilapan, kosnya tinggi ya. Jadi itu yang jadi boleh pergi sehingga 100 ribu. Dari segi kalau bila dilaksanakan secara online, kita boleh menjimatkan duit universiti ya, dekat dari sinilah. Dan seterusnya penjimatan masa dan semua manusia, dah tentulah masa pensyarah akan jimat, tak perlu pergi ke dewan exam. Masa staf pun jimat. Kalau setiap semester Pusat Pengurusan Akademik akan melantik pembantu peperiksaan sambilan lebih kurang 20 orang. Kos mereka untuk tempoh 3 minggu itu hampir
hampir belasan ribu jugalah ya. Keseluruhan tu itu belum kira makan lagi. Itu kos. Dari segi situ kita telah banyak menjimatkan masa, tak perlu guna sumber manusia. Sumber manusia kerani, kalau di office kerani yang boleh gini, yang digunakan untuk pesan akhir boleh kita gunakan untuk tujuan lain. Pensyarah apatah lagi. Boleh dijalankan di mana-mana segi kebaikannya. Alhamdulillah, maknanya pelajar yang sakit di hospital pun boleh ambil exam secara online. Kalau sebelum ni kita terpaksa hantar soalan, pergerakan soalan itu melibatkan staf, ada yang tak boleh ambil di Dewan Exam, ada yang ada masalah kemurungan, tak boleh berada di kelompok yang ramai di Dewan Exam, mereka perlu berada di tempat yang bersendiri, di bilik di kolej ya. Jadi kena pergi ke kolej tu. Kalau secara online, dari segi kebaikannya, pelajar boleh capai di mana-mana ataupun di dalam negara atau di luar negara juga boleh dicapai. Seterusnya maka boleh diproses dengan segera, itulah harapan kita. Dan yang terakhirnya mempraktikkan teknologi masa depan. Ini selaras dengan saranan PM yang saya sebut sebelum tadi. Dengan melaksanakan secara online, secara langsung kita mempraktikkan teknologi masa depan. Dan untuk seterusnya, dari segi cabaran, seperti yang Prof. Syahriah ada bentangkan sebelum ini, cabaran itu sudah tentulah ada, tapi saya tambah kepada apa yang telah Prof. Syahriah sebut sebelum ini. Yang pertama sudah tentulah kesediaan warga universiti menggunakan platform UKM Folio TM sepenuhnya. Tapi saya percaya insya-Allah kita bersedia ke arah itu. Masa akan membuktikannya. Dan seperti mana saya sebut tadi, tahniah pada pengajian UKM yang bertungkus lumus membuat promosi demi promosi, membuat kursus demi kursus ya, untuk memastikan semua warga UKM bersedia dengan cabaran ini. Dan seterusnya, cabaran yang akan kita hadapi sudah tentulah masalah capaian internet pelajar yang berada di pendalaman pelajar B40 atau pelajar yang jauh daripada di pendalaman ya. Kemudiannya isu yang akan timbul, kemungkinan pelajar akan memohon tangguh peperiksaan. Akan ada isu ini, tapi yang kita risaukan sekiranya ada pelajar yang menggunakan peluang tidak boleh menjawab exam, akhirnya dia menggunakan peluang ini untuk memohon tangguh peperiksaan. Walau bagaimanapun, kuasa inilah diberi kepada fakulti. Fakulti perlu meneliti satu persatu permohonan yang datang daripada pelajar. Baiklah, untuk seterusnya, saya kongsi sedikit pengalaman universiti awam yang lain. Datuk Nur Razak telah kongsi pengalaman universiti-universiti luar negara. Mungkin giliran saya kongsikan sedikit pengalaman universiti lain yang sempat saya hubungi dalam masa yang terhad ini. Kebanyakan mereka seperti kita, baru bermula ya. Ada yang baru nak start enjin kata. Kita ni kira start juga dah enjinnya kan. Alhamdulillah, syukur kan. Tapi yang saya nampak daripada beberapa universiti, daripada kelima universiti yang ada di skrin ini, UiTM nampaknya lebih ke hadapan. Mereka telah beberapa tahun melaksanakan test secara online. Mereka menggunakan dua sistem. Yang pertamanya UFuture dan satu Island. Mungkin kita boleh belajar daripada UiTM. Okey, seterusnya saya kira itu saja perkongsian pada saya. Jadi untuk itu, untuk akhirnya saya berkongsi kata-kata daripada Mahatma Gandhi, iaitu kemampuan terbesar kita sebagai manusia bukanlah untuk mengubah dunia, tapi sebenarnya untuk mengubah diri kita sendiri. InsyaAllah bila kita semua berubah, dunia akan berubah. Saya kira itulah perkongsian pada saya. Terima kasih sekali lagi kepada pengajaran. Tahniah kerana mengadakan program sebegini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Puan Rohana. Satu perkongsian yang mantap. Satu soalan yang saya nak ajukan berikutan daripada kebaikan yang ketara mengenai kita mengubah keperiksaan dalam talian ya. So satu kebaikan yang sangat ketara dari segi kos, masa, sumber manusia ya. So dengan kebaikan yang begitu ketara serta dengan petikan akhbar mengenai saranan PM untuk kita mempercepatkan pendigitalan masyarakat tu. Soalan saya mungkin soalan yang agak open ended, tapi let's see sama ada Puan Rohana dapat jawab di tahap ini atau tidak.
Adakah Saya cuba jawab Doktor kalau boleh jawab kan. adakah peperiksaan dalam talian akan menjadi satu norma di UKM ini? Kalau Selepas ya, COVID-19. selepas ini kan, kalau kita melihat balik apa yang fenomena sebenarnya seluruh dunia, dia menjadi norma bukan kepada dunia sebenarnya. Kalau tengok daripada pembentangan Dato' Nur Azhar pun, ia menjadi satu norma baru dan sebenarnya dia akan terus dilaksanakan. Begitu juga kalau tengok saranan-saranan, cuma maksimum pelaksanaan tu yang kita tak tahu kan. Dan kalau tengok saranan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, seolah-olahnya ini berpanjangan, ya. Secara bersemuka itu bukan setakat jangka masa yang pendek, ia jangka masa yang panjang, ya. Kalau melihat kepada untuk semester 1 sesi baru nanti, pendaftaran pelajar akan secara online, pembelajaran juga masih dilaksanakan secara online. Sudah tentulah peperiksaan juga kalau diramal ke arah itu. Okey, baik. Terima kasih banyak. Pandangan peribadi saya lah melihat pada situasi-situasi yang melanda dunia sekarang ni. Dan diharap warga UKM dan termasuk pelajar serta tenaga pengajar bersedialah. Bersedia betul. Dan juga kita nampak negara sekarang sibuk sekarang untuk telekomunikasi kan, untuk capai sehingga ke pendalaman sana. Mudah-mudahan ia banyak membantu kita semua. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada Puan Rohana Tan, Timbalan Pendaftar Pusat Pengurusan Akademik atas perkongsian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.